Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dah berada di minggu yang ke-10 dan Alhamdulillah kita dah berada di our final chapter of TPT 350. Alhamdulillah. So pada minggu ini kita akan habiskan the last chapter which is current transport development. Okay, so sebelum saya teruskan, saya just nak recap balik dalam chapter-chapter yang sebelum ni. Macam chapter yang kelima, kita dah belajar berkaitan dengan financial strategy of transport. Kita tengok bagaimana dalam bidang transportation ni, especially dari segi governance ataupun dari segi peranan kerajaan dalam menyediakan dana tu daripada melalui bajet 2022 dan juga rancangan Malaysia pada tahun rancangan Malaysia yang ke-12 dan seterusnya. Okey, dan pada chapter yang keempat, kita dah tengok berkaitan dengan international and national regulatory bodies. Macam saya bagi case study berkaitan dengan IMO dan juga kita dah belajar berkaitan dengan ICAO, IATA dan juga adalah MASA dan juga CHAM ataupun AMH. Alright. Dan pada yang chapter sebelum itu, untuk chapter yang ketiga, kita dah belajar berkaitan dengan role of trade association dan juga transport user bodies. Kalau kamu masih ingat, dekat dalam tu kita ada belajar berkenaan dengan Kano model. Dan untuk chapter yang kedua, kita dah belajar berkaitan dengan structure and organisation of transport. Kat sini kita dah belajar berkaitan dengan pemilikan of each project ataupun transportation development. Dia boleh jadi hak milik sepenuhnya pihak swasta, boleh jadi semi-public ataupun public ataupun dimiliki oleh kerajaan negeri. Alright. And then pada permulaan semester ni kita start dengan chapter pertama. Chapter pertama ni kita dah tengok, kita recap balik apa yang kamu dah belajar dalam MDT 162 berkaitan dengan behavioural punya aspek and then management punya aspek, dan juga kita dah belajar berkaitan dengan level of strategies. Yang menariknya, apa yang kamu belajar dalam chapter yang pertama hari itu berkaitan dengan level of strategies, dia akan muncul semula dalam penghujung chapter ke-6 ni. So, makna kata apa yang saya explain dalam chapter yang pertama hari itu adalah diguna pakai untuk bahagian yang terakhir untuk chapter ke-6 ni. Okay, so tanpa membuang masa, kita teruskan dengan our last lecture for this semester. Okay, so these are the learning outcomes yang kita akan capai ataupun kita akan perolehi at the end of the chapter. So, you should be able to understand the first one is the changes in method of operation and practices of all modes. Maksud kata kat sini, in other words adalah kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan operation and practices dan dia akan dimasukkan di dalam beberapa konteks. Contohnya dari segi ekonomi, dari segi cultural, dari segi teknologi, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan perubahan-perubahan dalam aspek-aspek ni. Alright, seterusnya yang ni sebenarnya sangat-sangat common. Kita akan tengok current transportation problems and issues, and then we are going to look into the current development all over the world. Ini in terms of transportation. And last one, macam saya kata tadi, di penghujung chapter ini, apa yang kamu belajar dalam chapter pertama dulu, kalau kamu masih ingat level of strategies ada 4. So dalam chapter ke-6 ni, kalau kamu tengok dalam notes yang saya baru upload, so tolong refer dalam notes yang saya baru upload dekat dalam kita punya Google Drive. Jadi saya ada buat sedikit penambahan kaitan dengan practical strategies in actions for transport organisation. Okay, saya nak tekankan, I would like to emphasize here dalam sub-chapter 6.2 dan 6.3 ni, sebenarnya kalau saya boleh rangkumkan, dia adalah apa yang kamu buat dalam your individual assignment dan juga dalam group assignment kamu berkaitan dengan current issues ataupun apa yang sedang berlaku dalam dunia sekarang berkaitan dengan transportation. Okay, next one. Okay, so kita akan tengok aspek yang pertama iaitu 6.1 berkaitan dengan operation and practices. Okay, so operation ni means, the meaning is performance of a practical work or of something involving the practical application of principle and ataupun or processes. Maksud kata dekat sini, operation ni kita tengok dalam konteks perjalanan seharian dalam industri transportation. Itu yang dimaksudkan dengan operation. Apabila kita dengar perkataan operation, dia adalah something yang practical ataupun yang sedang berlaku in real world. Sebagai contoh, saya bagi contoh dalam konteks transportation. Apa yang dimaksudkan dengan operation adalah, sebagai contoh katalah kamu bekerja di syarikat Bus Express. Jadi makna kata konteks operation tu adalah
perjalanan seharian untuk syarikat kamu tersebut. Katakanlah kamu bekerja dengan, saya bagi contoh, kamu bekerja dengan Transnational Sdn Bhd. Okey, so Transnational, bas Transnational tu adalah sebuah bas yang beroperasi di semenanjung Malaysia. Dia ada bas yang bergerak daripada Klang Valley, tak kiralah dia pergi pantai timur, utara ataupun pergi ke selatan. Itu yang dimaksudkan dengan operation, di mana dia melibatkan perjalanan ataupun dari segi bagaimana sesebuah transportation organisation tu beroperasi. And then in terms of practices ni adalah the actual application or use of an idea, belief or method as opposed to theory relating to it. Okay, saya suka untuk kita kaitkan dengan apa yang kita belajar berkaitan what we have learned in TPT 350. Kalau kamu perasan dalam chapter yang ketiga kita ada belajar berkaitan dengan theory berkaitan dengan Kano model. Dalam chapter yang kelima kita ada belajar berkaitan dengan cost benefit analysis. So these are the example of theory ataupun dari segi konsep sesebuah model ataupun sesebuah pemahaman berkaitan dengan sesuatu konteks. Jadi dalam kedua-dua teori ni kita akan guna pakai di dalam pekerjaan sebenar ataupun in real world. Maksud kata dekat sini adalah ia dimasukkan dengan practices di mana kita menggunakan model-model yang kita belajar sebelum ni di dalam operasi seharian. Saya bagi contoh, katalah rezeki kamu lepas kamu sambung degree dan kamu dapat bekerja sebagai pegawai tadbir diplomatik PTD dekat MOT sebagai contoh, Ministry of Transport. Jadi apa yang kamu belajar sepanjang diploma dan juga degree, contoh-contoh konsep ataupun teori-teori yang kamu belajar sepanjang diploma dan degree, you will apply dalam the real world punya application. Maksud kata di sini, bila kamu dah bekerja nanti baru kamu akan praktikkan pemahaman-pemahaman dan juga konsep-konsep yang kamu belajar di dalam sepanjang kamu belajar dalam diploma dan degree, insyaAllah. So that is what is meant by practices, which is the actual application or use of an idea, belief or method as opposed to theories relating to it. Makna kata dekat sini, dalam teori-teori yang kita belajar sebelum ni, dah tiba masa untuk kamu gunakan in real world. That is what is meant by practices. Okay. Jadi, yang menariknya dalam chapter ni kita akan tengok berdasarkan operation dan juga practices ni, apakah yang akan mengubah, kiranya dia adalah satu benda yang constant, dia bukan benda yang constant, dia selalu berubah mengikut perkara-perkara ni. Dia ada 5 aspek. The first one adalah population. Kita akan tengok dari segi jumlah ataupun jumlah keseluruhan manusia yang ada, ataupun kalau kita tengok dari segi demografik ataupun kependudukan sesebuah negara ataupun sesebuah tempat, itu akan memainkan peranan dalam mengubah sesuatu operation dan juga dari segi practices in transportation. Yang kedua, yang ni memang selalu kita dengar berkaitan dengan teknologi. Bila ada innovation in technology semakin berkembang pesat, dia akan membuatkan transportation industry and any related industry akan turut sama berubah mengikut kepesatan teknologi. Other than that, the third one is economics. Okay, kalau dari segi ekonomi ni, kalau kita tengok, kalau ekonomi dalam keadaan yang baik, dia akan membuatkan operasi ataupun permintaan terhadap sesuatu servis ataupun produk tu meningkat ataupun di dalam keadaan yang baik. Tetapi sebagai contoh, kalau kita tengok dari segi ekonomi sekarang, sebagai contoh dalam zaman pandemik, menyebabkan permintaan, demand ataupun supply berkaitan dengan transportation terjejas. Sebab apa? Sebabnya kita terkurung di dalam rumah pada zaman PKP dan kita tidak dapat keluar untuk melakukan aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, bekerja, mungkin nak pergi pasar pun tak boleh pergi semua, tak boleh pergi the whole house, boleh hantar wakil saja, which means apabila berlakunya perubahan dari segi ekonomi akan menyebabkan dari segi demand dan supply in transportation akan turut berubah. Alright, other than that, perkara keempat adalah berkaitan dengan budaya ataupun culture. Culture ni dia mempengaruhi dari segi transportation planning dan juga dari segi transportation demand and supply. Sebab apa? Saya bagi contoh.
pada tahun 2014-2015 saya banyak travel, saya banyak pergi ke negara yang maju, contohnya macam Japan, dan juga saya pergi ke negara yang boleh dikategorikan sebagai third world countries, macam contohnya macam Myanmar ataupun Myanmar. Okey, jadi beza antara budaya antara kedua-dua negara ni adalah dari segi, kalau kita tengok dari konteks transportation, dari segi penggunaan public transportation. Jadi budaya di Jepun sebagai contoh, budaya di Jepun dia memang sangat-sangat reliant ataupun sangat-sangat menggunakan public transportation. Jadi public transportation dekat Japan dia kena efficient so that they are able to meet ataupun mereka boleh supply to meet the demand. Berbanding dengan Myanmar dia adalah sebuah negara yang mungkin belum dikategorikan sebagai maju ataupun negara yang kurang berkemampuan. Jadi dari segi connectivity of public transportation sebagai contoh, dia tidak sebagus yang berada di Japan. Jadi bukan budaya rakyat Myanmar untuk naik public transportation. That is why kenapa negara Myanmar dia punya connectivity of public transportation kurang berbanding dengan Japan. Okey, yang ketiga, environment. Kalau kamu masih ingat berkaitan dengan environment, saya ada pernah bercakap berkaitan dengan sustainability dan juga green technology. Okey, ini adalah perkara-perkara yang sering dibincangkan berkaitan dengan environment, where the concern to preserve the environment adalah satu trend ataupun satu inisiatif yang sedang dijalankan oleh the government as well as the whole wide world. Sebab apa? Sebab sekarang ni timbulnya kesedaran berkaitan dengan pemeliharaan persekitaran, especially sebabnya kita nak elakkan daripada berlakunya global warming. Even untuk pengetahuan kamu, kalau saya pernah tengok satu dokumentari, kalau kita dengar naik 1 darjah Celsius tu dengar macam satu amount yang sangat sedikit, tapi sebenarnya even though naik 1 darjah Celsius sekalipun akan menyebabkan dia punya domino effect ataupun kesan-kesan terhadap perkara-perkara lain. Contohnya dia, bila cuaca terlalu panas, dia akan menyebabkan dehydration dan juga suhu dekat kutub utara yang tempat yang sejuk tu dia akan mudah untuk cair ataupun menyebabkan paras air laut meningkat. Itu sebagai contoh kesan-kesan berkaitan dengan environment. So this is under 6.1. Kalau kamu tengok dalam kita punya course information, okay, 6.1. Alright. So seterusnya dalam slide ini, okay, kita pergi pada perkara pertama berkaitan dengan how operation and practices changes in this element, which is regarding population. Okay, dalam operation dan juga practices, especially in real world, dalam dunia sebenar, adalah berkaitan dengan population. Tighter schedule management to accommodate larger crowd for public transportation. Good movement increases as population grows. Maksud kata dekat sini, apa yang dimaksudkan dengan population growth adalah apabila kita ada peningkatan dari segi berapa ramai orang dalam sesebuah negara itu, dia akan menyebabkan, kita kaitkan dengan konsep ekonomi iaitu demand dan juga supply. Bila in terms of population meningkat secara tidak langsung, dia akan meningkatkan juga iaitu demand untuk sesuatu perkara. Dalam konteks ni kita tengok dari segi provision of public transportation. Kalau kamu tengok dalam gambar yang ditunjukkan ni, especially in India, kalau kita tengok dalam dokumentari ataupun dalam newspaper ataupun dalam berita, kalau kat India ni memang dari segi population dia sangat-sangat tinggi, antara negara yang ada top 3 in terms of population of their citizen. Jadi dari segi population akan menyebabkan bila orang ramai akan menyebabkan peningkatan dari segi demand of public transportation. Jadi bila meningkatnya demand in terms of public transportation, dia akan menyebabkan supply yang sebelum ini, katalah dia boleh katalah dalam satu masa, contohnya kereta api ni dia boleh ataupun dia boleh bawa lebih kurang dalam 300 penumpang. Tetapi disebabkan population di negara India sangat-sangat ramai, menyebabkan satu trip untuk kereta api ni boleh memuat sehingga 1000 penumpang sebagai contoh. Kalau kamu tengok ni sampai berdiri di luar dan juga kat atas ni. So ini adalah dia orang punya dari segi population. Dan for information juga sebenarnya dari segi culture ataupun budaya di India, kalau macam ni, kalau tengok dalam gambar ni, mereka sebenarnya tak kisah untuk berhimpit-himpit macam ni. Sebabnya ini adalah salah satu the way of they living their
life in India. Okay, so I really hope that in terms of the first aspect of changes in practices and operation in terms of population dah jelas, and then kita akan tengok dari aspek yang kedua dekat sini, technologies. Okay, okay, dalam bidang transportation, kalau macam saya pun saya punya passion ataupun saya punya minat, saya suka tengok dekat YouTube dari segi development ataupun advancement of technology, especially in transportation. Jadi bidang-bidang teknologi ataupun device ataupun berkaitan dengan mungkin kereta-kereta elektrik, itu adalah benda-benda yang saya suka tengok dekat YouTube, so that in terms of teknologi ni, dia adalah satu perkara ataupun satu aspek yang sebenarnya dia akan memangkin pembangunan ataupun the advancements of transportation sector. Kalau dahulu, kalau kamu masih ingat, saya kaitkan dengan benda yang saya familiar. Kalau dahulu, zaman saya dulu, kalau nak naik taksi, saya kena call ataupun saya kena berdiri tepi jalan untuk saya hail the taxi ataupun saya nak panggil taksi. Itu zaman saya dan juga zaman sebelum saya. Tetapi disebabkan perubahan teknologi, especially in the last 15 years, berkaitan dengan internet, berkaitan dengan mobile telefon, berkaitan dengan GPS, ini adalah teknologi-teknologi yang sebenarnya telah memangkin perubahan, especially in transportation industry. Jadi kalau dahulu, kalau nak naik taksi, kita kena panggil dekat tepi jalan, ataupun saya dulu kalau saya nak balik ke sekolah asrama, saya kena tunggu taksi dekat tepi jalan. Tetapi disebabkan perubahan teknologi ini, dia telah menyebabkan the shift in the industry, di mana kalau nak naik taksi sekarang, kita just order Grab dekat dalam phone sahaja, with a tap in our phone sahaja, which is very convenient, it's very reliable dan juga it's very efficient. Jadi in terms of technology, it includes motive power changes that will lead to operation becoming more efficient. Sebab apa saya kata efficient? Teknologi ni sebenarnya dia bantu untuk memudahkan perjalanan ataupun dari segi operation. Sebab apa? Sebabnya kalau sebelum ini, katalah kalau macam dahulu, kalau gunakan manual, dia mungkin menggunakan tenaga kerja manusia. Bila kita melibatkan manusia, in terms of efficiency tu dia bergantung ataupun mengikut tahap productivity. Tetapi bila kita gunakan teknologi, teknologi is something yang constant in terms of consistency dan juga efficiency. Jadi kalau kamu tengok, kalau dahulu kita melihat daripada dari segi konsep paper, sekarang ni kita dah guna paperless. Contohnya macam kamu nak submit your assignment, kalau sekarang ni disebabkan kita ada restriction in terms of distance dan juga how we do class, jadi kamu hantar your assignment secara paperless, kamu hantar dalam bentuk soft copy. So itu adalah contoh berkaitan dengan teknologi, where teknologi membantu untuk memudahkan, kalau tengok dari segi kebaikannya, membantu memudahkan operasi seharian, especially in transportation. Alright, driver workload become lesser, support from system ease the movement of goods and passengers. Saya bagi contoh satu lagi berkaitan dengan global positioning system, GPS. Kalau dahulu, especially dalam dunia logistik, kalau macam nak trace ataupun nak track sesuatu lori ataupun penghantaran barangan tu mungkin perkara yang sukar. Tetapi however, kalau sekarang ni, kalau kamu perasan, kalau kita nak tengok contoh yang paling dekat, katalah macam kamu order dekat Lazada barang, dan barang tersebut, pergerakan barangan tersebut kamu boleh trace, kamu boleh tengok, okay, dia bergerak daripada, contohnya kamu beli dekat kamu beli barangan contohnya macam cover laptop ataupun bag laptop daripada satu kedai ni dekat Lazada, kedai tu dia ada dekat KL. Jadi kamu nak hantar dekat rumah kamu, contohnya dekat Johor. Jadi pergerakan daripada KL ke Johor tu kamu boleh check dalam apps. Contohnya apps Lazada, kamu tengok okay, dia ada estimated time delivery ya, bila benda tu akan sampai, dan juga estimated time arrival. Jadi perkara-perkara tu dibantu oleh dengan adanya teknologi GPS. Kita mudah untuk trace in terms of operation dan juga practices in transportation industry. Okay, next one adalah berkaitan dengan economics. So kiranya faktor ekonomi ni dia sebenarnya sangat-sangat menarik untuk kita tengok. Sebab apa? Bila ekonomi berada dalam keadaan yang baik, kita kaitkan dengan apa yang kamu belajar dalam subjek ekonomi pada permulaan kamu belajar dulu, SEM 1, SEM 2, di mana bila ekonomi is good, the demand for certain services ataupun produk dia akan menjadi good, which means dari segi supply juga
Of course, bila dalam keadaan ekonomi yang bagus, dia akan menyebabkan pengeluar ataupun penyedia perkhidmatan boleh memenuhi demand terhadap sesuatu perkara tersebut. Alright, in terms of economics, which is prices of services for basic movement is cheaper. Ini akan terjadi apabila kita berada dalam satu keadaan ekonomi yang baik. And then level of service exists to cater several group of users. Bila kita berada dalam keadaan ekonomi yang bagus, of course, sebabnya pengguna ni dia ada banyak-banyak level. Sebagai contoh, katalah golongan yang lebih berada, dia lebih prefer untuk, saya beri contoh dalam konteks flight, dia lebih prefer untuk naik full service flight, nak naik mass, ataupun kalau lebih up mungkin dia suka naik Singapore Airlines, Emirates. Jadi in terms of level of service tu, bila dalam keadaan ekonomi yang baik, dia akan menyebabkan level of service tu dapat digunakan ataupun dapat diwujudkan untuk memenuhi demand. Kalau golongan yang mungkin golongan yang sedang-sedang ataupun golongan yang kurang kemampuan tapi nak travel, mereka boleh naik, sebagai contoh AirAsia, ada Firefly ataupun ada Malindo Air. So itulah konteks dekat Malaysia ni. Alright, and then balancing of supply and demand if possible. Bila kita ini adalah the basic concept in economy actually, berkaitan dengan supply and demand. Bila dalam berlakunya perubahan di dalam ekonomi, especially contohnya berlakunya pandemik, menyebabkan ekonomi is not good, di mana ramai orang kehilangan pekerjaan, bermakna dekat sini demand, sebagai contoh demand untuk naik public transportation mungkin akan jatuh. Sebab apa? Kalau sebelum ni dalam keadaan ekonomi yang baik, ramai orang masih bekerja. Jadi untuk pergi ke kerja mereka kena naik public transportation, contohnya dekat KL. Bila naik public transportation dalam keadaan ekonomi yang baik, bermakna supply dapat diberikan ataupun disediakan dalam tahap yang maksimum. Tetapi sebagai contoh, katalah dalam zaman pandemik pada permulaan tahun 2020, di mana kita dilanda oleh COVID-19, kalau kamu tengok in terms of pekerjaan, ramai orang hilang pekerjaan. Dari situ kita tengok, kalau sebelum ni mungkin mereka akan naik public transportation untuk pergi ke kerja, tetapi bila mereka dah hilang pekerjaan, of course mereka tidak akan naik public transportation untuk pergi ke kerja. Sebab apa? Sebab mereka dah tidak bekerja lagi. Jadi in terms of supply and demand tu dia bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. And then existence of road pricing in order to cope with congestion. Okay, ini isu berkaitan dengan bagaimana nak kawal berkaitan dengan traffic congestion ataupun kesesakan trafik, especially in urban areas, di kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi. Jadi salah satu elemen ataupun salah satu penyelesaian yang dipropos sebelum ni adalah untuk kenakan road pricing. Road pricing ni contohnya, saya bagi contoh, katalah saya memandu lori, bawa lori, contohnya lori penghantar barangan. Jadi bila saya nak masuk ke kawasan Klang Valley, kalau saya sebagai kerajaan akan letakkan, okay, nak masuk Klang Valley kena bayar harga ni, contohnya bayar RM50 untuk masuk ke kawasan Klang Valley. Okey, kalau saya sebagai mungkin orang yang di dalam bidang operation, saya akan fikir, sebabnya kalau saya masuk pada masa peak hours, of course saya kena bayar RM50, di mana itu melibatkan kos. Jadi itu yang dinamakan road pricing, di mana tujuan kerajaan mengadakan ataupun mengenakan road pricing ni adalah untuk elakkan daripada orang ramai pergi masuk ke kawasan bandar dalam masa yang sama, sebabnya dia nak elakkan kesesakan. Tapi dekat Malaysia masih belum diimplement lagi atau masih belum dilaksanakan. Pada peringkat 5 hingga 6 tahun lepas ada plan tetapi mendapat tentangan. Tetapi sebenarnya road pricing ni ada digunakan di luar negara, kata salah saya dekat Europe. Sebab apa mereka berjaya? Sebabnya in terms of education, dari segi bagaimana kita educate public at large, sebenarnya dia ada kelebihan dan juga kekurangan. Itu adalah peranan kerajaan di mana in terms of educating public at large. Okay. So kemudian in terms of culture, perkara yang keempat berkaitan dengan how operation and practices changes in this element. In terms of culture, in terms of budaya, macam saya kata tadi, pada permulaan berkaitan dengan culture ni, dia bergantung kepada bagaimana budaya sesebuah negara tu. Saya bagi contoh macam Japan dan juga Myanmar, perbezaan antara kedua-dua negara ni adalah disebabkan budaya Jepun, mereka lebih
menggunakan public transportation. Sebab apa? Mereka punya reach ataupun network of public transportation tu sangat luas berbanding dengan negara-negara sebagai contoh macam Myanmar. Myanmar mungkin dia lacking in terms of transportation ataupun public transportation punya network. Alright. So culture oriented travel pattern is unique to each country. Macam saya bagi contoh tadi, mengikut negara tu dia ada budaya-budaya dia sendiri. Tourism travel to explore other country cultures. Ini in terms of tourism, saya percaya kamu dah pernah belajar dalam subjek berkaitan dengan tourism in transport kalau tak salah saya. And then in terms of regulation and rules of the industry are done based on a particular culture, which is kalau tengok contohnya macam negara-negara Islam, dia ada satu culture yang memberi penekanan kepada halal logistik, and then especially ataupun negara-negara maju, mereka ada coaches for women only. Contohnya kat Malaysia kita ada komuter, kita ada satu coach komuter yang dikhususkan untuk wanita saja, untuk jaga kebajikan golongan wanita. And then saya percaya ini adalah the last one untuk 6.1 in terms of environment. Okay, so environment ni sebenarnya ada satu subtopik ataupun satu faktor yang sangat menarik, sebabnya pada tak salah saya minggu lepas ataupun 2-3 minggu lepas ada persidangan berkaitan dengan global environment. Nanti kalau saya ada detail saya akan beritahu. Okey, so dalam persidangan tu antara perkara yang dibincangkan adalah perkara-perkara ni, maksudlah green movement, sustainable development goals, benda-benda yang memelihara alam sekitar, especially kalau melibatkan di industri. Sebab apa? Ratusan pollution sebenarnya datang daripada industri-industri, contohnya macam industri transportation. Jadi dalam elemen environment ni melibatkan environment degradation which led to the industry to pursue green environment. Kalau kamu tengok dalam bajet 2022 baru ni, especially kerajaan memang sangat-sangat menggalakkan pihak swasta dan juga rakyat untuk adopt new technology, contohnya macam electric car ataupun electric bus. Kalau kamu tengok dekat IMBRT pun mereka start untuk implement ataupun menggunakan electric bus, which is dia tidak menggunakan bahan bakar seperti biasa, contohnya isi minyak, tak perlu. Jadi bus IMBRT kalau sekarang dikenali sebagai Iskandar Rapid Transit, mereka akan gunakan bus elektrik. Sama juga dengan kerajaan pada tahun bajet 2022 ni, pada next year mereka memberikan pelepasan cukai untuk rakyat membeli kereta elektrik. Itu salah satu langkah kerajaan untuk memastikan penjagaan dari segi persekitaran, which is environment. Sustainable policy were implemented for future generation betterment. Countries around the world initiate MARPOL, Kyoto Protocol. So saya harap for MARPOL, MERPOL and Kyoto Protocol ni kamu boleh baca, sebabnya in terms of your knowledge juga, sebabnya penting untuk kamu tahu. Even though tak masuk dalam exam pun, tapi kamu sebagai transportation graduate soon insyaAllah, it is important for you to know that these are the important knowledge yang kamu boleh pegang untuk kamu navigate yourself through your career in the industry. Euro emission standard start to be used around the world for a much safer and greener movement of goods and passengers. Okay, so dekat sini kita dah cover ke 6.1, kelima-lima perkara ni, population, technology, economics, culture and environment. Kita akan rehat sekejap sebelum kita sambung dengan current transport problems and issues. Okay, so dalam masa 2 minit insyaAllah saya akan kembali, and boleh rehat sekejap, boleh minum air, and then boleh stretch yourself untuk keselesaan untuk belajar nanti. Okay.
Okay, terima kasih kerana masih lagi fokus. Thank you very much for your focus and attention. Alright, so kita akan teruskan. Sebenarnya chapter ke-6 ni dia sangat-sangat ringkas sebabnya kita separuh daripada chapter ni kita dah belajar dalam chapter pertama, and the first half of this chapter sebenarnya dia lebih kepada bagaimana kita tengok ataupun kita cuba fahami isu-isu ataupun dari segi apa yang sedang berlaku dekat the real world punya isu berkaitan dengan transportation. That is why bila saya minta kamu untuk buat your individual assignment adalah tujuan saya di samping kita nak mudahkan dari segi pemahaman kita, bila saya compile your infographic which saya akan release pada tutorial minggu ni, minggu ke-10, please check dekat classroom nanti. Saya dah compile, saya dah buat satu book cover cantik-cantik, saya compile semua your work. And bukan apa, sebabnya saya nak mudahkan kamu untuk tengok berkaitan dengan current transport problem and issues. Apa yang dimasukkan kat sini adalah, okay, so these are the common issues and problems in transportation. Yang pertama, kalau macam kita pernah discuss sebelum ni, berkaitan dengan traffic congestion, and then berkaitan dengan loss of public space, environmental impacts and energy consumption. Ini dari segi penggunaan tenaga elektrik sebagai contoh, dan juga dia punya impact terhadap persekitaran. And then commuting time, ini in terms of especially in public transportation, maksudnya bila saat kamu melangkah dekat dalam public transportation, dalam LRT, sampailah kamu sampai dekat your destination, itu yang dimaksud dengan commuting time, maksudnya masa yang kamu spend untuk kamu naik public transportation tersebut. And then public transport inadequacy, di mana isu-isu berkaitan dengan satu sebagai contoh penyediaan public transportation dalam sesuatu laluan ataupun sesuatu kawasan tu mungkin tidak mencukupi. Sebagai contoh, kalau public transportation dekat kawasan-kawasan yang kepadatan tinggi dengan kawasan berbanding dengan kawasan kepadatan rendah, dia ada perbezaan. Of course, untuk kepadatan rendah tu, kebanyakan penduduknya mungkin tidak menggunakan public transportation berbanding dengan kawasan yang orang ramai duduk dekat kawasan tu. Itu perbezaan antara kawasan kepadatan tinggi dan kawasan kepadatan rendah. Ini yang dimaksudkan dengan public transport inadequacy. And then difficulties for non-motorized transport. Okay, berkaitan dengan difficulties for non-motorized transport ni, dia sebenarnya adalah satu cabang dalam transportation. Kalau saya pernah buat sedikit research berkaitan dengan research paper berkaitan dengan non-motorized transport ni, dia ada satu terms berkaitan dengan active transportation. Apa yang dimaksudkan dengan active transportation adalah pengangkutan yang tidak melibatkan penggunaan enjin. Maksud kata dekat sini sebagai contoh berjalan kaki dan juga berbasikal. Itu yang dimaksudkan dengan non-motorized transport ataupun active transportation. So if you want to read further, maybe kamu boleh baca, boleh try untuk cari dekat internet news-news berkaitan dengan active transportation. Okay, and then berkaitan dengan accident and safety, ini automobile dependency, town planning versus transit planning. Ini perbezaan antara bila kita nak plan sesuatu pembangunan untuk sesuatu bandar tu, dia selalunya memang akan clash ataupun akan ada perbezaan pendapat dari segi transit planning. Bagaimana pembentukan sesebuah bandar tu dengan bagaimana public transportation atau transportation memainkan peranan. And then people oriented development versus profit oriented development. Ini berkaitan dengan kepentingan rakyat dan juga kepentingan pembangunan ataupun pihak-pihak developer. Alright, so these are the issues, antara isu-isu yang menarik untuk kita tengok secara general, which is saya suggest untuk kamu refer kepada notes yang saya akan release pada kelas tutorial minggu ni, minggu ke-10, sebabnya dalam tu adalah compilation of your work, your individual assignment, which is saya sangat-sangat bangga dengan your work, sebabnya bila saya compile tu, saya tengok satu-satu, memang each of you have delivered very good job berkaitan dengan isu-isu in transportation. Okay, so ini 6.2. Alright, and then 6.3 berkaitan dengan environment dan juga energy issues. Kamu boleh refer di dalam notes yang saya akan release pada kelas tutorial nanti, sebabnya dalam tu ada explanation berkaitan dengan perkara-perkara in transportation, current transport issues.
Okay, so untuk 6.4 ni, dia adalah berkaitan dengan current development in Malaysia and other countries, especially around the world. Jadi, kalau dekat Malaysia ni, kita dah kalau dulu, kita ada few mega projects yang sebenarnya sangat-sangat menarik untuk kita follow. Yang pertama, berkaitan dengan IMBRT. Sekarang, kalau dulu dikenali sebagai Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit, tetapi pada permulaan Disember 2021, pada bulan ni, kita, kalau kamu perasan, Iskandar Malaysia dah umumkan mereka rebrand ataupun bagi nama baru untuk IMBRT, dia dah jadi Iskandar Rapid Transit IRT. Okay, so selain daripada itu, kita ada ECRL yang sedang berjalan, sedang di peringkat, pada saya mungkin di peringkat perbincangan dan juga mungkin akan implement mungkin dalam 2-3 tahun lagi. Dan kita ada, kalau dahulu mungkin Gojek, tetapi Gojek ni ditarik semula dia punya implementation ataupun dari segi pilot test dia, sebabnya pihak kerajaan masih lagi belum betul-betul confident ataupun yakin dengan implementation of Gojek ni. Beza Gojek dengan Foodpanda ataupun GrabFood, dia adalah sebenarnya kalau Foodpanda ataupun GrabFood dia menghantar makanan ataupun dokumen, tetapi Gojek ni dia macam menghantar manusia ataupun dia mungkin macam saya, katalah saya nak pergi kerja, kereta saya rosak, so saya order Gojek, dia akan datang dengan motor, jadi saya akan naik motor dia sampai ke kampus. Contohnya macam konsep e-hailing juga, tetapi dengan menggunakan, kalau e-hailing dia gunakan kereta, tapi Gojek ni dia menggunakan motor. Okay, so kita akan go one by one. Alright. Okay, so ada satu projek ataupun transport mega project ataupun projek yang besar, skala dia besar, melibatkan dua negara antara Singapura dan juga Johor ataupun Malaysia. Ataupun dia punya ni adalah Rail Transit System ataupun RTS kalau tak salah saya. So projek RTS ni dia melibatkan kereta api di antara dua negara. Dia nak menjimatkan masa dan juga dia nak mengelakkan heavy congestion at border. Tujuan utama dia adalah dia nak mengelakkan kesesakan. Kalau sebelum ni, sebelum era pandemik, kalau kamu tengok selalu setiap hari, katalah orang yang duduk di Johor Bahru, bekerja di Singapura, pukul 5 pagi dah kena keluar untuk harungi congestion dekat Tambak Johor. Jadi bila ada RTS ni, sedikit sebanyak dia berperanan untuk mengurangkan congestion di Tambak Johor dan juga dia nak shift the mode daripada membawa kereta ataupun motor sendiri dengan menggunakan transportation ataupun public transportation. Cool. So this is the proposed routing antara dekat sini. Sorry. Antara Woodlands dan juga Bukit Cagar. So hopefully kalau projek RTS ni diteruskan ataupun dia punya development tu berterusan, dia akan memberi manfaat kepada rakyat, especially kepada kedua-dua buah negara. Okay, Gojek ni macam saya kata tadi, Gojek dan juga Dago Ride, kerajaan berpendapat dia masih tidak bersesuaian untuk dijalankan di Malaysia. Even though Gojek sebenarnya dia adalah satu projek yang telah dijalankan dekat Indonesia dan dia memang membesar dengan jayanya dekat Indonesia, tetapi konsep dia pada pendapat kerajaan pada masa ni tidak bersesuaian. Even though mereka cuba untuk apply for license untuk dilesenkan untuk kiranya beroperasi di Malaysia, kerajaan berpendapat in terms of Gojek ni masih belum bersesuaian. Okay. Alright, ini berkaitan dengan Rapid KL minibuses. Dia melibatkan minibuses, bas yang kecil berbanding kalau bas biasa tu dia lebih panjang. Ini minibus ni adalah intra-city bus service to enhance first and last mile connection for commuters. Dia lebih kepada feeder buses ataupun bas yang jangka pendek di mana kedua dia membawa orang untuk, jadi dia lebih kepada membawa orang dalam tempoh dan juga distance yang lebih singkat. Disabled friendly bus is capable of ferrying up to 31 passengers. Even though dia bus yang kecil, dia boleh bawa lebih kurang dalam 31 orang. Yang menariknya, ini adalah salah satu projek yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk kita tengok, sebabnya macam saya pernah cerita dalam conference yang saya pergi pada 2 minggu lepas ataupun dalam 2 minggu lepas, berkaitan dengan Iskandar Malaysia punya plan ataupun
bagaimana Iskandar Malaysia, kerajaan Johor especially dia fokuskan kepada Iskandar Malaysia untuk flourish ataupun untuk membangunkan kawasan Johor Bahru. Dia termasuk kawasan Johor Bahru, Pasir Gudang dan juga Iskandar Puteri. Ketiga-tiga majlis bandaraya ini adalah kawasan yang terlibat dalam Iskandar Malaysia. Jadi IMBRT ni adalah projek yang melibatkan ketiga-tiga majlis bandaraya ni. Alright, so dekat dalam Iskandar Malaysia punya projek ni dia ada BRT, dia ada ART, dia ada satu dari segi kesaling hubungan ataupun connectivity of public transportation, which is to increase public transport coverage from 39% currently to 90%, which is very sangat-sangat tinggi. So kiranya maksud public transportation coverage ni, sebagai contoh kalau sekarang ni, kalau saya nak bergerak daripada UiTM Pasir Gudang, saya nak pergi ke Topen sebagai contoh, ataupun IKEA Tebrau, kalau saya naik bas memang tak ada, dia tak ada connectivity di antara UiTM Pasir Gudang sampai kepada IKEA Tebrau. Tetapi sebagai contoh, IMBRT ni dia akan tingkatkan lagi kesaling hubungan antara public transportation di antara kawasan-kawasan di dalam ketiga-tiga majlis bandaraya yang saya kata tadi itu. Dia akan menyebabkan saya sebagai pengguna mudah untuk naik public transportation untuk pergi ke tempat yang saya nak kunjungi tanpa saya perlu bawa kereta saya. And then the second objective is to increase public transport model share from 15% to 40%. Okay, sekarang ni untuk pengetahuan kamu, dia berada di tahap 15% orang yang naik public transportation. Jadi selepas implementation of IMBRT ataupun Iskandar Rapid Transit punya projek ni, dia akan menyebabkan orang ramai akan mula adopt public transportation in their life. Jadi in terms of public transport model share, dia akan meningkat kepada 40%. Alright, so ini adalah IRT punya route ataupun route. Dia akan lalu daripada Kulai, Ulu Tiram, Pasir Gudang macam saya beri contoh tadi. And then dia akan lalu ke Lampatah. So dia punya coverage ni sangat-sangat luas. So saya sebagai public transport enthusiast ni sangat-sangat look forward in the next 10 years. Sebabnya dia kata dalam masa 10 tahun ni, kalau kamu katalah lepas kamu habis belajar, kamu dah tak duduk Johor, mungkin lepas 10 years kalau kamu datang balik kampus, mungkin kamu nak tengok keadaan kampus dan juga keadaan Johor Bahru, dia akan menjadi satu wilayah yang akan maju dari segi ekonomi dan juga dari segi public transportation. Okay, so these are the facilities in terms of apa yang akan diguna pakai di dalam Iskandar Rapid Transit ataupun Iskandar Malaysia punya region. Dia ada BRT, dan dia ada ini ART. Ini adalah bus elektrik. Alright, so ini adalah contoh BRT station. Kalau kamu tengok, dia sebenarnya adalah konsep. Yang ni adalah konsep saja. So ini yang kerajaan Johor ingin implement in terms of public transportation di Johor Bahru. Hopefully benda ni berjalan lancar, sebabnya macam saya pernah cakap sebelum ni, in terms of project dan juga implementation of public transportation punya project, dia sebenarnya bergantung kepada kestabilan sesebuah kerajaan. Kalau untuk pengetahuan kamu, buat masa sekarang kedudukan kerajaan mungkin belum stabil sepenuhnya. So hopefully kalau selepas pilihan raya nanti, mana-mana kerajaan yang menang, dia adalah kerajaan yang stabil. Sebab apa? Bila ada kerajaan yang stabil, in terms of perjalanan ataupun perancangan sesuatu projek tu dapat dijalankan tanpa ada perubahan yang besar. Sebagai contoh, ini contoh konsep of BRT bus dekat Seri Puteri. Alright, okay. So itu berkaitan dengan Iskandar Malaysia punya pembangunan in terms of public transportation. Then untuk pengetahuan kamu, saya baru baca news tadi berkaitan dengan ECRL. Lebih kurang jumlah ataupun realign ECRL penjimatan sebelum ni, dia setelah dia ada realign ECRL, dia akan menjimatkan 16 bilion in terms of bagaimana mereka nak bangunkan ECRL ni. Dia melibatkan beberapa buah negara, beberapa buah negeri, Selangor, wilayah Putrajaya, and then Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Kelantan. So dia punya tujuan untuk ECRL ni adalah connecting rural to urban areas, electrified rail network dan juga improving rural public transportation.
Okay. Alright, ini adalah contoh ECRL. Kalau kamu tengok dekat sini, dijangka kalau tidak ada apa-apa perubahan, pada tahun 2026, ECRL ni dijangka akan disiapkan. These are the information. Pada saya, this is a very good infographic. Sebabnya dalam satu slide ni, dia nyatakan, okay, jumlah kos adalah 44 bilion. Dia adalah double tracking punya train ataupun rail punya services, and the length of alignment adalah 640 kilometers, and then in terms of kelajuan dia 160 kilometer kalau membawa passenger, tetapi kalau dia membawa barangan itu freight train dia pada kelajuan 80 kilometer sejam, and then dia ada 14 passenger station, 5 combined passengers and freight station dan 1 freight station. Jadi dia ada interchange dekat Mentakap, Bangi dan Putrajaya. Apa yang dimaksudkan dengan interchange ni adalah stesen yang di mana kamu boleh membuat penukaran mode of transportation. Sebagai contoh, dekat Mentakap ni kamu boleh daripada kamu naik ECRL, kamu boleh ubah untuk naik KTMB commuter sebagai contoh. Sama juga dengan Bangi, kamu boleh naik KTMB commuter, dan kamu kat Putrajaya kamu boleh daripada naik ECRL kamu boleh change ataupun combine with ERL or MRT. Okay, so the objective of ECRL ni adalah to stimulate economic development along ECRL corridor. Jadi maksud kata dekat sini, salah satu peranan projek mega ni adalah untuk membawa pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan sekitar dia. Contohnya dekat sini, laluan ni, kawasan-kawasan sekitar ni akan menerima dari segi mungkin boost in their economic activities. Okay, alright. So ini adalah contoh berkaitan dengan mega projects in the world, which saya rasa in terms of information dalam ni, kamu boleh baca. This is just an example sahaja. Kita ada International Space Station, we have South to North Water Transfer Project. Ini dekat Beijing, Tianjin dengan Danjiankao. And then we have London Crossrail Project. These all are facts yang diambil daripada research sebelum ni, dan juga artikel-artikel news. Then we have Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Dia ada cost sekali. Alright, okay, so secara tidak langsung kita dah sampai dekat last part of this chapter. Alhamdulillah. So apa yang saya nak tekankan dekat sini, macam saya dah ajar pada chapter sebelum ni, chapter pertama, first yang saya ajar adalah berkaitan dengan level of strategies. Kita ada vertical integration, kita ada horizontal integration, we have defensive strategy, and then we have diversification strategy. Kalau kamu masih ingat, kita pernah bincangkan waktu tutorial pada minggu kedua dan minggu ketiga kalau tak salah saya. Okay, so dalam penghujung ataupun penutup chapter ni, sebenarnya dia adalah, saya tunjukkan ni, dia adalah notes-notes yang dalam saya masukkan dalam chapter yang pertama. Jadi, in terms of explanation of all of this ni, saya tidak akan explain sebabnya saya dah explain pada chapter yang pertama. Tetapi apa yang saya nak tekankan dekat sini, kalau kamu perasan, kita ada belajar berkaitan dengan mission dan juga vision. Okay. Jadi, untuk sesebuah organisasi, especially in transportation, selalunya mereka akan memakai long-term objective, iaitu be smart. Maksud smart ni adalah SMART. Setiap satu huruf-huruf ni ada membawa maksud sendiri, tersendiri, iaitu specific. The first one, you have to be specific, and then your objective tu, it must be measurable, boleh diukur dari segi masa ataupun tahap successful rate dia sebagai contoh, and then attainable, boleh dilakukan ataupun boleh dilaksanakan, and then realistic. Kalau kamu katalah plan kamu bombastic sangat pun, mungkin in terms of the way you are realizing ataupun cuba untuk realisasikan the project pun susah juga. So it must be realistic, and then it must be time bound. Maksudnya dia ada timeline dia yang tersendiri. Katalah projek untuk bangunkan MRT ketiga, dia ambil masa 3 tahun. Jadi dalam masa 3 tahun tu kamu kena patuhi dia punya timeline tu, sebabnya dia melibatkan kepentingan rakyat. Alright, so itu adalah berkaitan, saya nak tambah sikit lah dengan apa yang kita dah belajar dalam chapter 1 berkaitan dengan SMART Objective, SMART. Ini adalah contoh berkaitan dengan long term objective. Ini berkaitan dengan konteks logistik, MISC,
DHL dan juga Century Logistics. And then selalunya dalam sesebuah organisasi, especially in corporate punya organisation, mereka ada objektif berkaitan dengan kewangan. Of course lah, mereka sebab apa? Sebab mereka nak jana keuntungan yang pertama, growth in revenues, and then growth in market shares. Dia nak ada perkembangan ataupun pertambahan dari segi dia punya pegangan pasaran, and then higher dividends, higher profit margin, higher earning per share dan juga improve cash flow. Ini adalah financial objective contohnya untuk sebuah organisasi. Of course, sebagai sebuah syarikat ataupun sebuah organisasi, tak kiralah dekat Malaysia ke ataupun kat luar negara, these are the financial objective kiranya. Kalau untuk tahun 2020, contohnya katalah syarikat tersebut dapat keuntungan sebanyak 2 bilion, of course pada tahun-tahun seterusnya mereka nak keuntungan yang lebih bagus daripada tahun 2020. Mesti mereka nak lebih daripada 2 bilion sebagai contoh. And then, alright, ini benda yang kita dah belajar dalam chapter 1. Saya just nak tunjuk sahaja type of strategies. And then, sama juga ini perkara-perkara yang dah ada dalam chapter pertama. Saya just letak balik sebabnya dekat belakang ni kita just nak concludekan strategi-strategi yang kita belajar pada permulaan tu, and kita try untuk relatekan dengan konteks transportation. Inilah keindahan subjek ni. Sebabnya apa yang benda-benda ni sebenarnya kamu dah belajar dalam subjek management dan juga subjek-subjek lain sebagai contoh marketing, ekonomi. Tetapi dalam TPT 350 ni dia adalah lebih kepada how you apply ataupun how you practicekan your pemahaman dalam subjek-subjek yang kamu belajar dalam semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 di dalam chapter ni. Dalam subjek ni. So, ini related diversification, unrelated, retrenchment. Yang ni semua kita dah explain dalam chapter yang pertama. Okay, alright. Competitive advantage, ini Michael Porter's. Okay, ini pun sama juga, joint venture, merger and acquisition, and outsourcing. Right. These are the notes yang berdasarkan chapter 1 yang kita dah belajar dalam awal semester. Right. So bermakna dekat sini untuk chapter yang terakhir, Alhamdulillah, I would like to congratulate each of you sebabnya dalam masa 10 minggu ni kita dah berjaya menghabiskan silibus. Sebenarnya dalam target saya juga kita nak habiskan sebelum kita cuti Christmas ni, cuti special break seminggu. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan kita dah berjaya habiskan untuk chapter ke-6 dan ke-6 chapter dalam TPT 350. I really hope that apa yang saya ajar ataupun mungkin ilmu saya yang sedikit ni at least ada manfaat kepada kamu. Mungkin bukan pada masa sekarang tetapi mungkin pada masa hadapan bila kamu sama belajar, kamu dah bekerja nanti, mungkin the way of this subject dia memberi pengetahuan dan juga asah your skills dan dari segi preparation untuk kamu hadapi perkara-perkara di masa hadapan. Okay, so I am really proud of each of you. Setakat ni, congratulations, you did it untuk TPT 350. Alhamdulillah. Kita dah habis, kita dah tamat. Jadi untuk tutorial minggu ni, macam saya kata tadi, kamu boleh check dekat classroom. Saya akan edarkan compilation of your individual assignment untuk kamu baca berkaitan dengan current transport issues and development. Saya ucapkan terima kasih, thank you very much untuk your cooperation dan juga kamu punya effort untuk belajar subjek ni. Saya faham sebagai transport student, saya cuba untuk be inklusif dan juga cuba untuk jawab soalan-soalan kamu sebabnya saya rasa dari segi experience saya suka untuk relatekan sebabnya subjek ni pada saya dia dekat dengan saya dengan bagaimana saya beroperasi ataupun kerja dekat SPAD dahulu. Dia memang sangat-sangat dekat dengan corporate strategy dan juga policy in transport. Jadi dengan ini saya tutup kita punya lecture. Jadi dalam 10 minggu ni asyik saya saja yang bercakap. InsyaAllah dalam minggu ke-12, minggu ke-13 kita akan adakan your presentation, your group presentation. So I really hope that each of you will succeed. Saya tahu sebabnya saya based on your work, saya percaya kamu akan berjaya insyaAllah. And satu saja tips saya bila kamu present nanti,
kamu just anggap ni sebagai, macam saya kata sebelum ni, sebagai sharing session, sebabnya saya dan juga kawan-kawan kamu yang lain dalam kelas tersebut akan sama-sama belajar berkaitan dengan apa yang fakta and figures yang kamu dapat berkaitan dengan topik kamu. And with that, I would like to thank everyone and jangan lupa sign attendance. Okay, so selamat bercuti and kita akan jumpa pada minggu ke-11 nanti. Kita akan adakan live session untuk kelas dan juga tutorial ya. Assalamualaikum dan take care.